Okay, so I will share to you chapter 2 punya nota. So, starting this point, saya nak you bagi tahu saya dekat mana you tak clear. So, saya stop, saya akan clearkan lah bahagian mana. So, start dengan definition. Definition ni you just baca, baca saja, insyaAllah tak ada masalah. The difference between element, compound, atom, composition dia, molecule, ion, ini semua tak ada masalah lah kot. Okay. So untuk penamaan, ada masalah tak untuk penamaan? Siapa-siapa boleh tolong respon? Sebab nak cepat kan? InsyaAllah tak ada. Tak ada. Okay. Okay, tak ada. Alright, penamaan okay. Okay, next is molar mass ataupun mole, atomic mass, molar mass. Yang ni saya tahu bukan semua orang boleh buat. Maksud dia ada orang macam okey je, faham je, tapi ada juga yang tak faham bila kena tambah tu. Ada tak yang tersekat tak tahu apa itu molar mass ataupun relative molar mass, RMM, molar mass, molecular mass. Ada tak yang tak boleh lagi, macam contoh yang G ni, FeSO4.5H2O. Ada tak yang dalam grup ni yang tak boleh? You boleh bagi tahu sekarang kalau ni saya tunjuk cara kerja. Saya kurang-kurang sikit. Okay, good. Alright, so saya tunjuk ya. Sabar ya. Okay, untuk ni, so kita okay. Kalau nak tengok, nak buat ni, kita mesti ada predictable. Ini benda wajib lah. Kalau tak ada memang tak boleh buat. Saya pun tak boleh buat. Okay, so we start dengan yang susah sikit. Maksud dia, tak apalah, buat je lah. So, kalau sulfur ni, terus tengok pada predictable. Sulfur, cari huruf simbol yang sama. Sulfur, okay. Sini kan. Okay, di atasnya adalah proton number atau atomic number. Yang di bawah ni relative atomic mass. Ini adalah mass, berat. So ini yang penting, yang bawah ni. So sulfur 32.07. So 32.07 gram per mol. Gram per mol ni unit dia. So dia 32.07 gram dalam 1 mol sulfur. Untuk 1 mol sulfur, berat dia 32.07. Okay, so samalah sodium. Okay, next kita ambil yang sederhana, NaCl. So NaCl ada 2 elemen. Macam mana saya tahu 2? Huruf besar, huruf kecil. So ini 1 elemen. Cl ni C besar, L kecil. So 1 lagi elemen. So Na campur Cl. So Na, tengok Na, cari ya. Mata kena melilau sebab saya dah biasa, so saya tahu Na kat sini. So Na here. So ambil yang bawah tu 22.99. So 22.99 tambah sebab dia ada 2 elemen. Klorin, tengok predictable. Klorin 35.46, ambil yang bawah ni. Okey, 35.46. Sekarang tekan calculator. Calculator kawan baik lah. Alright, 22.99 tambah 35.46. So you dapat 58.45. Saya harap you ready lah dengan pen dengan pensel lah sepanjang saya buat ni. Gram per mol. Siapa yang tak tahulah. Okay. Okay, ni yang simple. And then kita naik sikit. Bila dia ada kurungan, and then ada 2 kecil. Ini maksud dia, O ni ada 2, H ni pun ada 2. Kita darab dalam. Bahasa matematik. Okay, so cari barium. B besar. Barium kat tengah tak? Mana? So, you have to look. Nombor 2. Yes, 137.5. 74. 137.4. Tambah. Okay, kat sini ada 2 cara. Satu cara, you buat oksigen 16 tambah hidrogen 1. And then baru you darab 2. Boleh juga. Atau, you pecahlah 16 darab 2. Or, 16 darab 2 tambah 1 darab 2. 16 ni mana saya dapat? Oksigen. Ni 16. Hidrogen ni 1.008.
So either way can do. So 16 tambah 1, 17, 9 darab 2, 34 tambah 137.4. So you akan dapat 171.4 gram per mol. Okay, boleh you kena faham maksud dua kecil ni. Dua kecil ni maksud bilangan dia. So ni sulfur, oksigen ada 3. Ni fosforus ada 2, oksigen ada 5. So kena darab lah setiap ni. Okay, pergi kepada yang paling kompleks sikit. Yang ada H2O. Okay, untuk yang H2O, bila ada dot ni, ini bukan maksud darab. Ini dia pemisah saja antara molekul yang ni dengan molekul air. Okay, so pemisah ni maksud dia, dalam ferrum sulfate ni ada 5 H2O yang melekat pada dia. Okay, so kalau boleh bayangkan ni FeSO4. Ni ada H2O 1, H2O 2, kompleks ya. H2O, H2O, H2O. Sudah ada 5 molekul air. Okay, so seperti biasa, Fe 55.85, 55.85, ini untuk Fe, tambah sulfur, tengok dalam ni, sulfur, 32.07, tambah oksigen ada 4. So darab 4, darab oksigen 16. Okay. Lepas tu tambah. Okay. Yang belakang ni tambah bukan darab. Tambah. Ini bukan maksud darab. Tambah 5 kurungan H2O. H2O. Hidrogen 1 darab 2. 2 tambah 16. So air 18. So 5 darab 18. Macam tu. Ni H2O. Ini O tadi. Okay. So kira macam biasa. Tekan kalkulator. 5 darab 18. So belakang ni 90 lah. So 55.85 tambah 32.07 tambah 4 darab 16. 64 tambah 5 darab 18. Okay, 90. Lepas tu tambah macam biasa. Okay ke? Clear ke? Macam dulu time sekolah dia terus, contoh Na dia 23, tapi kat situ kan 22.99. Nak guna periodic table yang mana? Periodic table sama je. So tak kisah. 23. Tak kisah. Dia titik perpuluhan je yang beza kat belakang. Okay. Dia tak akan lari jauh. Macam klorin 35.5. Kan? Betul. Tak ada masalah. Terpulang pada masa tu awak pakai rujukan yang mana. Tapi sebab saya dah bagi sediakan yang ni, pakailah yang ni. Tapi kalau you nak pakai yang lama pun tak masalah lah. Yang simple lagi. Tapi make sure betul lah ambil maths. Ya? Okay, ni selesaikan dapat 241.92. Kalau awak pakai yang sekolah punya mungkin dapat 242 gram per mol. Macam itulah. Okay, ada macam siapa yang tanya tadi okey ke? Clear ke? Boleh ke cara nak kira molar mass? Sebab you kena tahu molar mass tau. Tak tahu molar mass, soalan lain belakang semua hancur. Sebab kita akan cari mol selepas ni. Sebab kimia is about mol lah. Okay. Next is a mol. Saya harap boleh lah semua ni. Boleh ke? Respon. Boleh. Alright, good. Okay, next is kalau dalam soalan nanti dia bagi ke nilai dia? Ke dia bagi predictable? Nilai tu tak. Awak saya suggest you memang ada predictable lah. Sebab nak selamat saya tak ada pun. Sekejap boleh masuk. Saya tak ada pun kat situ. So maksudnya predictable pegang lah. Allah ada backup predictable. Ya? Sebab saya tak boleh nak jamin soalan tu ada ke tak. Sebab saya tak tahu soalan macam mana. Saya tak ingat pun. Tapi predictable tu saya dah bagi, dah share. So pakai yang tu. Atau you nak Google predictable ke, ada yang print kat sekolah ke, ada yang ada textbook ke apa, pakai predictable tu, tak ada masalah. Make sure it is a mass. Jangan ambil proton number. Kesilapan biasa adalah ambil yang atas ni. Salah. Jangan ambil yang atas ni. Rugi. Ambil yang bawah, yang berat-berat ni. Okay? Itu kesilapan biasa.
Okey, kalau tak ada kita pergi kepada mol. So kalau awak dah cekap molar mass, kat sini tak ada masalah. InsyaAllah buat mol pun tak ada masalah. Sebab apa? Mol sama dengan mass per RMM, molar mass tadi. Molar mass, molecular mass. Nama dia macam-macam tapi benda yang sama je, formula mass. It is RMM lah ataupun molar mass. So yang ni ada soalan molar mass, mol? Yang ni. Yang 3 relation ni. Darat dengan nombor Avogadro. Ada soalan tak? Tak ada soalan. InsyaAllah tak ada, Mat. Okay, good. Okay. Okay, ini kaitan ya. Kalau ada mass, tukar kepada mol dulu, lepas tu baru pada nombor. Ni nombor Avogadro. Yang ni RMM lah kaitan dia. Sama ada darat atau bahagi ya. Okay, tak ada soalan. Okay. Okay, untuk gas okay ke? Tak berapa lah random. Miss. Tak berapa. Okay, good. Tak apa, awak cakap saya tak nampak pun siapa. So, untuk ni, untuk gas, dia slightly different. Sebab gas ni, dia tak ada berat kan. Bukanlah maksud dia, kita susah nak timbang dia ke apa kan. Kita lebih kepada volume. So, kalau yang predictable ni, this is all the element. Element ni, contoh saya ambil B ni. So, 10.82. 10.82 ni, molar mass ni, ini gram per mole. Apa itu maksud gram per mole? Maksud dia, in 1 mole, B, ini bersamaan dengan 10.82 gram. Maksud dia, bila dia metal, contoh kalau dia metal, you timbang 10.82, you dapat 1 mole. Tapi kalau gas, dia berbeza. Gas, 22.4 desimeter kubik. Ini adalah unit volume. Volume maksud dia isi padu. Okay. So 22.4 desimeter kubik in any type of gas. Maksud dia gas apa-apa. Gas oksigen ke, hydrogen gas ke, nitrogen ke, apa lagi ya gas. Nitrogen, hydrogen, sulfur ke, apa-apa gas lagi. 1 mol ni bersamaan dengan 22.4. Maksud dia contohlah bekas ni saiz dia 22, volume dia 22.4 desimeter kubik. Desimeter kubik ni adalah bersamaan dengan liter. So 22.4 liter. So kalau dalam satu botol ni memang saiz dia 22.4 liter, awak isi dengan gas, oksigen, tutup. So ini adalah sama dengan 1 mol. Okay? Tak kisahlah oksigen ke hidrogen ke. Kalau dia masuk je dalam bekas yang berisi 22.4 liter, itu 1 mol. Okay, kalau 2 mol maksud dia ni daratlah 2 kan. 44.8 liter. Kalau 3 mol darat 3. Maksud dia itulah dia punya basic dia. Okay. So soalan dia bagi dalam bentuk mass 64 gram of oxygen. Tapi nak volume. So bila ada mass, istilah mass gas ke, ini you boleh convert kepada mol. Tak kisahlah apa-apa pun. Sebab apa? Sebab kita ada RMM. RMM ni apa? Predictable tadilah. So oksigen, molar mass dia adalah 32. 16 darab 2. Sebab O ada 2. O darab tambah O. Tambah O. So 16 darab 2, 32. So 64 gram mass. Sebab mol sama dengan mass per molar mass. So 64 bagi 32, so dapat 2 mol. So 1 mol bersamaan dengan 22.4. Jadi 2 mol. Okay. Dekat sini, setengah orang dia boleh buat macam perkadaran matematik kan. So 1 mol 22.4. So kalau 2 mol berapa? Kan? Ni kita belajar nisbah kat sekolah. So awak pun bawa yang bawah ni, bawa ke belah sini dia jadi darab kan. So now X per 22.4 sama dengan 2. So X sama dengan, yang ni pergi belah sana, dia jadi darab. 2 darab 22.4. So 44.8.
Atau kalau you tak pandai nak buat ni, you boleh buat juga kaedah potong-potong tu. Ya? Potong. So, mol oksigen sama dengan, okay. So, ini kita dapat 2 mol 2 mol oksigen darab dengan, okay. So, bawah ni 1 mol oksigen. Soalan nak apa? Okay. Sorry. Sekejap silap. Dia ada 2 mol. Soalan nak volume. Okay. So, volume sama dengan, so you ada basic dia 1 mol. Sorry. Takut. Soalan nak volume. So, volume sama dengan 2 mol oksigen. Ini yang you ada. Darab dengan, okay. Ini mol oksigen yang di atas ni. Di atas ni adalah mass, gram. Gram pula. Sekejap tak clear lah kawasan tu. Saya delete dulu. Kat sini. Okay. Okay, volume sama dengan, okay, mol oksigen, which is 2 mol yang kita kira ni. So, darab dengan, kita tahu 1 mol gas, sama dengan 22.4 desimeter kubik. Ini apa? Ini dia punya basic conversion. Kita dah belajar chapter 1 kan, convert tu. So, ini 1 mol samaan dengan 22.4 desimeter kubik. Jadi, you boleh potong mol. Boleh tu dah dapat lah. 2 darab 22.4. So, 48. 44 kan? Yang penting you tahu dia punya conversion unit ni. Conversion factor itu panggil. 1 mol gas bersamaan 22.4 desimeter kubik. So, kalau 2 mol, mol kat atas, bahagi yang bawah ni kita boleh potong. So, tinggallah volume. Okey ke? Ke makin confused? Saya takut. Okay, Miss. Okey. Yes lah. Kalau tak boleh buat yang perkadaran matematik yang biasa macam kat sekolah ni, nisbah ni, you boleh buat macam ni. Conversion factor yang kita first belajar tadi tu chapter pun 1. betul juga. Betul, dapat saya sama ingat je. salah. Sama, Okay. cuma yang ni kaedah yang kedua kalau tak boleh buat nisbah. Ada setengah orang, dia macam confused tau bila saya buat yang ni berapa? X ni berapa? Kalau you biasa yang sekolah punya X tu, sebab tak semua orang matematik okey kan. So tak boleh buat tu, buat yang conversion unit. Conversion unit ni yang penting you kena tahu conversion factor ni. Ini memang tetap lah untuk gas. Okay. So ini untuk gas lah. Itu je, gas dia punya penting ini je. 1 mol bersamaan 22.4 liter atau 22.4 desimeter kubik. Kadang-kadang dia pakai liter, kadang-kadang dia pakai desimeter kubik. Sama saja. Tapi biasa dia letak dekat soalan kan, 22 tu. Ya, dia bagi. Ini tak payah hafal lah kod. Kalau dia, rasa dia bagi. Even kadang dalam predictable ada tak? Oh, tak ada. Okay, sorry. Kadang ada dia akan bagi. Okay, next is percent composition. Okay ke tak okay percent composition? Berapa persen setiap elemen macam ni kan? Dia ada banyak ni. Berat keseluruhan ni adalah 246 ni. So, kita nak tahu berapa persen magnesium, berapa persen sulfur, berapa persen oksigen, persen setiap elemen ni. Itu persen composition. Okay ke tak ni persen composition? Okay.
Okey. Okey. Berat Good. bagi berat keseluruhan. Yes, berat bagi berat keseluruhan. Okay, good. Darab 100. Okay, itu habis percent composition. Next is empirical and molecular formula. So, empirical and molecular formula, yang ni pun dah, kalau siapa yang dah ambil kimia kat sekolah, dia dah belajar dah. Cuma mungkin tak ingat. Tapi kalau yang baru tak pernah ambil, mungkin dia barulah. So, empirical formula adalah formula yang paling simple sekali. Maksud dia, dia mungkin dia bukan menunjukkan compound yang asal. Dia hanya formula yang paling ringkas. Okay. So, untuk empirical formula, step pertama mesti ambil cari mol. Tak kisahlah, kalau dia dah bagi mol, lagi bagus. Tak payah dah skip di step. Step kedua, bahagi dengan mol yang kecil. You buat comparison antara elemen tadi. Kalau ada 3 elemen, so FeCl and then oxygen. So, letaklah oxygen kat sini. Okay. So, untuk empirical formula, okay ke? Ada soalan nak buat? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Alright. Empirical formula pun contoh dia banyak. So, maybe you lebih clear lah macam mana nak kira empirical formula ni. Okay, so itu empirical formula. Molecular formula? So, dia molecular formula ni macam ni lah. Empirical formula, molecular formula. MF sama dengan empirical formula yang simple tadi darab dengan N. N yang penting nak cari ni. N ni gandaan berapa? Okay, itu molecular formula. Okay. Next ni yang saya tak sempat lah hari tu kan. Sempat kot. Balance equation. Tak sure lah dalam tu ada tak. So, balance equation. This one. Kita kena tengok kiri dan kanan. Sama ada balance ke tak. Balance maksudnya seimbang. Seimbang ke tak. Bilangan tu. Bilangan molekul ataupun atom tu. Okey ke? Habis saya daripada Kadang sekolah okey, kadang rendah tak okey, tak Miss. okey, Miss. Memang tak Okey, faham. betul. Okay. Okey, saya tahu. Untuk balance equation ni, dia sebenarnya dia lebih kepada imajinasi sebenarnya. Imajinasi maksudnya kecekapan kita menyusun dalam kepala tu cepat ke tak kita tengok kiri dan kanan ni. Teknik dia pun kalau saya nak ajar pun dia lebih kepada you kena banyak buat exercise lah lebih kurang. Baru nampak lepas ni macam dia siapa yang lampi kan kita kata lampi memang akan mengalami masalah dekat balance equation ni. Okay. Tapi kalau tak lampi tu okey lah berfungsi cepat tu. Saya pun kadang-kadang ni juga kiri kanan kan. So contoh kita tengok soalan ni. Ada soalan jawapan tak ada. Okay. So K2O tambah H2O ni. So kita belah dulu. So, saya suka belah lah nak tengok. Okay. Dekat sini kita tengok ada 2K, ada 2H. So sini pula OO. So first gas. Dia lebih kepada gas sebenarnya. First gas saya kita letak 2 besar kat sini. Okay. Dalam balance equation mesti ingat kita tak boleh ubah molekul dia ni. Maksud dia jangan pandai pula awak pergi ubah KO. Lepas tu jangan pandai-pandai HO2 pula. Jangan pandai Yang ni kalau dia bagi formula macam tu lah dia. Chemical formula dia. Never ever change the compound. Yang you boleh change hanyalah nombor besar kat depan ni. Kita panggil dia coefficient. So this coefficient kita boleh ni lah tukar-tukar gas-gas kita kata teka-teka gitulah. Okay, so saya teka saya letak 2 kat sini. Now I check, betul tak saya letak 2 ni? So K ni ada 2, O ni 1. Sini H ada 2, O ada 1. So total O is 2. O sama dengan 2. Okay, yang ni pula 2 besar maksud dia kita boleh darab dia ke dalam ni. So maksud dia kat sini ada 2K which is sama. And then ada 2O which is sama. And then ada 2H which is sama. So balance. So balance lah. So 2 lah jawapan dia. 2 besar dia jawapan dia. Okay, next one pula. Okay, sini saya tengok ada 2
Na. Sini ada 3. Okay. So, mesti saya kena tukar sesuatu ni. Okay. Dan saya tengok lagi. Sebelum saya tengok yang dia punya trik yang satu yang boleh kita ikut sikit. Siapa yang duduk seorang-seorang macam ni. I ni duduk seorang-seorang. I 2 ni. So, ini kita boleh buat last sekali. So, kita tengok yang kompleks-kompleks tu. Macam yang banyak-banyak macam ni. Sodium. Okay, so saya tengok. Oh, sini 2 sodium. Sini 3. Saya tambah yang ni dengan ni. 3. Dan sulfur. Sini 2. Sini ada 4. So, saya boleh agak. Sini mesti aku kena darab dengan 2. Sebab sulfur kat sini ada 4. So, I will try just guess letak 2 kat sini. Okay. Sebab oksigen lepas tu bila darab dengan 3 pun 6. Sini okey 6. So, saya tengok oksigen dah boleh balance kiri dan kanan. Kan? Sulfur pun saya dah balancekan. Sebab 2 darab 2, 4. Okay, and then sodium. Sodium ni problem sikit. Sebab sini 2 darab 2. So, dia jadi 4. Belah sini 2, 3. So, ada satu lagi tak. Macam kita kata satu kurang kat belah sini. Sini ada Na ada 4, sini Na ada 3. So, okay, instead of saya yang ni dah complete. I mean, kita rasa macam kita tak payah ganggu dah dengan letak apa-apa coefficient kat sini. So, kita boleh tackle kat sini. Okay, and then, okay, sini 1. Okay, sini ada I2. Okay, I ni tak ada masalah. So, kalau saya letak 2 kat sini, so now sodium akan jadi 2 tambah 2. So, jadi 4 which is balance dengan sebelah sini. So, 2. I pula, oh I pun 2. Yes. So, saya tak perlu tukar apa-apa kat sini. So, kekalkan. So, I dah balance and A pun dah balance. So, 2, 2. Macam itulah. Okay ke? Okay, Miss. Dia Okay, macam ada memang soalan yang guess. boleh. Apa? Ada soalan yang boleh. Ada tu soalan dia yang tak macam boleh. jam. Tahu tak kenapa soalan yang tak boleh tu? Kebanyakan soalan yang tak boleh tu, bila dia sebenarnya nombor yang kita guess kat depan ni, bukan nombor 2. Dia kadang-kadang nombor 3, nombor yang bukan nombor genap lah. Yang tu selalunya ramai yang jam lah sikit. Yang ni pun senang. Ya je. Ni 3 kan. So, saya teka sini 3. So 3 ni 2 aluminium. Okay, of course ni last kali pun boleh. So 3. Okay, ni senang. Okay, next ni. Okay, yang ni. Soalan yang bila melibatkan oksigen ni selalunya. Okay. So sini 3, sini 8, sini 2. Okay, C3, H8, 2. So saya teka sini 3 lah. Saya letak sebab saya nak samakan karbon dulu. Oksigen saya check last sebab dia ada yang duduk seorang. So, karbon dah cukup 3. Oksigen 3 darab 2 jadi 6. So, hidrogen ni 8. So, I mean, I must put 4 here. CF4 lah nak jadikan 8. So, hidrogen 8, oksigen 4. Sebab saya kata last kali saya boleh check adalah oksigen. So, 6 tambah 4, 10. Okay. 10 oksigen. Sini CF2 lah, 2. So, I put 5. Pun tak ada masalah. Dia yang ada masalah bila macam contoh 5/2. Yang ni memang ramai yang sangkut lah. Bila ada per tu. Okay, so far soalan dia senang. Semua tak sangkut. Okay, 5, 3, 4. Alright. Saya cakap ini dia libatkan cuba-cubalah. Try and error. Kalau tak boleh nombor 2, letak nombor 3. Tak boleh nombor 3, letak nombor 4. You akan dapat nombor yang memang, bila kita genapkan pengiraan tu jadi mudah kiri dan kanan tu. Okay, try lah. Okay, itu saja untuk balance equation. Dia memang tak ada shortcut lah untuk buat dia. Lebih kepada penyusunan how you imagine kiri dan kanan berapa banyak bilangan tu saja. Okay, so yang ni, ini tak termasuk skip daripada muka surat 62. Saya pun tak ni 62. So concentration tak payah, molarity pun tak payah. Tak payah ni bukan maksud dia terus lupakan. Dia akan ada tapi dalam chapter yang akan datang lah. Dia dah termasuk pula. Okay, ni pun tak payah. Dilution pun tak payah. So tadi daripada 62 sehingga ni pun tak payah. Ni pun tak payah.
sampai 72. So 10 muka surat lah. 62 hingga 72 tu boleh skip lah. So the last one is limiting reactant. Limiting reactant ni the last topic untuk chapter ni, which is something new kat sekolah pun kita pernah belajar. So ia adalah antara contoh A tambah B, hasil dia C tambah D. Okey, A tambah B ni kita panggil dia reactant. C dan D ni kita panggil produk. Jadi A tambah B ini yang akan menunjukkan siapa apa kita kata competitor, who is the limiting reactant. Kita nak guess A atau B. So macam mana nak guess? You kena buat sedikit step lah. Okay. Step dia, contoh dalam soalan ni kita ambil. Walaupun you boleh tengok je dalam video tu. Sama je. Zinc dengan HCl. Okay. So kita tak perlu nak tengok produk ni. Tengok yang dua ni je. Reactant. So zinc ni soalan dah bagi mol. Step pertama sebenarnya mol. Step dia sama macam empirical formula. Pertama mol. So dah bagi alhamdulillah tak payah kira. 0.05. Yang ni pun 0.075. Okay. Lepas dapat mol. Nombor 2. Bahagi dengan stoichiometry. Stoichiometry ni apa? Coefficient pada balance equation. Balance equation ya. That's why you kena belajar tadi balance equation. Sebab nak buat untuk limiting reactant ni. Kita mesti dapat balance equation untuk tengok nak bahagi berapa. Okay, zinc ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa ni maksud dia 1. So, zinc bahagi 1. HCl ni ada 2 besar kat depan. So bahagi 2. So tekan calculator. 0.5. Yang ni 0.075. Bahagi 2. Kenapa dia 0.075? Ni soalan ni. Oh, If kat zero. soalan. Okay. Maaf. Saya tak perasan. Okay. Ini soalan ni dia dah bagi. So just ambil je. Biasanya soalan bagi dalam bentuk mass. Kena kira pula mol dulu nombor 1. Ni dah ambil. So tekan calculator bagi 2 dia dapat 0.0375. So antara dua ni, zinc dengan HCl ni, you compare. Compare siapa lebih kecil. Okay. Simple matematik lah. Tengok nombor 0.05 dengan 0.03. HCl. Yes. So HCl is limiting reactant. Jadi kalau ini limiting reactant, saya bagi simbol LR. Maksud dia yang lagi satu ni kita panggil dia sebagai excess reactant. Reactant yang berlebihan lah. Apa motif kita kena faham siapa limiting atau siapa excess? Okay. Contohlah zinc ni bentuk dia bulat ada 3. HCl ni bentuk dia petak ada zinc ni ada 5 dan ada 3. Okay. Okay, dia tindak balas, dia menghasilkan zinc chloride. Zinc chloride ni tambah H2. Okay, zinc ni tindak balas dengan yang ni. Okay, dapatlah zinc. Dapat ni. Okay, yang ni pula tindak balas dengan ni. Dapat ni. Lepas tu zinc tindak balas dengan HCl. Dapat yang ni. Lepas tu zinc nak bertindak balas. Tapi HCl dah tak ada. So, macam apa jadi pada reaction? Reaction akan berhenti. Sebab apa? Dah tak ada bahan dah untuk dia buat tindak balas. So, zinc ni that's why dia adalah excess reactant. HCl adalah limiting reactant. Bahasa Melayu dia pengehat lah. Bahan yang menghadkan reaction tu supaya terus berlaku. So, cukuplah setakat 3 ni. So, dia dah habis dah. Tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak hasilkan produk dah. Okay? That's why it's important for you to know who is the limiting reactant. Sebab limiting reactant ni dia akan kita kata dia akan kontrol. Dia akan kontrol sama ada boleh hasilkan produk lagi ke tak boleh. So kalau setakat 3, so kiri kanan pun boleh hasilkan 3 je lah. Macam tu. Okay. Dah dapat HCl, barulah you boleh kaitkan untuk soalan B ni. Calculate the amount of zinc chloride yang terhasil, produk. So tiba-tiba pula dia tanya, berapa produk yang terhasil? Okay, once you dah tahu zinc ni, HCl is the limiting reactant. So kita hanya boleh kaitkan 2 mol HCl akan menghasilkan 1 mol zinc chloride. Ini daripada balance equation.
Ni tak boleh tukar dah ni. Memang dalam equation inilah. Yang penting adalah you kaitkan limiting reactant tadi. Jangan ambil zinc ni. Jangan main suka-suka je nak ambil zinc terus menghasilkan 1 mol ni. Tak boleh. Bila kita dah tahu siapa limiting reactant, you must use this information. 2 mol HCl menghasilkan 1 mol zinc chloride. So, dalam this reaction, dia menggunakan 0.075 mol HCl. Berapa X zinc chloride terhasil? So, ini kaedah matematik tadi, nisbah perkadaran ataupun you boleh gunakan juga faktor ni. Mol zinc chloride sama dengan, okay, you ada this ni kan, ini punya kata dia punya conversion factor 1 mol zinc chloride per 2 mol HCl darab dengan 0.075 mol HCl. Okay, conversion factor ni kita boleh adjust sama ada dia nak duduk di atas atau di bawah, depend pada apa yang kita nak. Sekarang kita nak zinc chloride. Jadi sebab tu saya letak zinc chloride di atas, HCl ni di bawah sebab saya nak potong dengan sini. So ni you tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator, so dia 0.075 bahagi 2. Kebetulan saya dah tahu, inilah kebetulan 0.0375 mol zinc chloride. Kalau tak erti yang ni, tak erti conversion factor, buat yang matematik biasa. Kalau sini 2 mol, yang ni 1 mol, ini 0.075, ini berapa? Logik akal kita, ini 2 besar, ini 1 kecil. So nilai mesti kurang daripada 0.075. Logik lah, secara logiknya. Sebab kadang-kadang, kita macam confuse, alah nak darab 2 ke bahagi 2 ni? Fikir logik. Sini 2, sini 1. Mesti jawapan ni lebih kecil. Janganlah kata yang ni lebih besar pula. Okay. So awak akan dapat jawapan sama 0.0375 mol. Okay. So ada soalan? Miss. Ada sikit yang B tu kan. Dia kata jawapan dia 2 mol HCl equals to 1 menghasilkan kan. 1 mol ZnCl2. Yang H2 tu tak ada apa-apa lah maksudnya. Tak ada apa-apa sebab dia tak tanya pasal H2. Sebab soalan memang tanya pasal zinc chloride. Kalau dia tanya jawapan dia Kalau dia tanya, buat lagi satu yang baru. Ni maksudnya ni jawapan yang pertama. Jawapan kedua buatlah 2 mol HCl. Sama juga HCl. Jangan ambil yang ni. Sebab limiting reactant saja. So 2 mol HCl bersamaan dengan 1 mol H2. Okay, so jawapan dia kebetulan jawapan sama. Sebab dia kebetulan. Yelah sebab ratio dia sama kan. Betul. Satu-satu. Okay, ada soalan lagi? Tak kisah soalan tu silly ke memang betul you tak tahu, you tak nampak pun Miss cakap laju lah. Boleh tanya? Tak laju lah Miss. Okay je. Cuma Michael Schumacher kalah. Tak ada lah. Aduh. Alright. Okay. So ini jawapan dalam bentuk yang cantik. Awak boleh tengok tadi tu contoh-contoh saya. Alright. Okay. Ini yang kita dapat tadi. Dia penting ni. Tengok limiting reactant tu penting. Okay, ni soalan seterusnya. Ada jawapan juga. Soalan seterusnya ada yang dah buat yang tak faham ke tak tengok pun lagi video ni? Dah lebih masa saya ni. Okay. So, you boleh watch the video. Saya rasa sama je saya cakap ni dengan video tu. InsyaAllah. Kalau lain sikit, boleh PM personally. Okay. Right. So, habis untuk chapter 2. Okay. Sebelum saya habis ni, saya dah nak habis ni. Saya tutup sekejap. Saya nak ajar you macam mana nak cari extra exercise. Okay, sekejap saya tak tengok pun soalan. Kesian ya. Sebab saya memang, okay. Letak 2. Okay. Terima kasih pada yang jawab dalam chat tu sebab memang saya tak nampak pun. Alright. So, saya nak tunjuk awak macam mana. Sekejap deh.
Macam mana nak dapat extra soalan daripada latihan? Ada setengah nak cari buku teks ke? Tak payah. Awak pergi dekat website Peta. Peta UiTM. Rasanya betul lah tu. Saya ajar sikit lah. Peta UiTM. Ke you dah tahu cara nak dapatkan pasia? Pasia ni maksudnya soalan yang lepas-lepas. Okay, pergi kat collection. Sebab nampak tu ada perkataan exam paper tu. Okay. Ya Allah. Okay, kat sini. Okay ni. Pergi dekat ni. Exam paper ni. Okay, sign in dengan Google awak. Google UiTM. Okay. Dekat sini, dekat huruf E ni. Exam paper, question paper system. Pergi dekat sini. Okay. Dah masuk dekat sini. Pergi dekat all question. Search all question. CHM 138. Masukkan apa-apalah kalau nak belajar fizik ke. PHY apa-apa tu. Inilah semula. Okay, tak kisah kod apa. Okay. So, nampak ni dia akan bagi list soal question tau. List question lah. Betul lah. So, ambil lah yang letter-letters kan. Okay. Okay. So, dia akan downloadkan PDF. So, you akan dapat final assessment punya soalan. Okay. So, ini adalah contoh soalan-soalan pasia yang sebelum-sebelum ni. Okay. Jangan ambil yang untuk saya suggest you ambil 2018. Inilah sebab waktu ni masih lagi belum COVID. So, adalah soalan yang berkenaan dengan chapter 1 dan 2. Sebab bila start COVID, kita dah tak masukkan chapter 1 dan 2 dalam peperiksaan akhir. Okay. Ni contoh yang 2018, Januari 2018. Okay, kalau you tengok ni, ada soalan density, ada soalan lowest point, convert temperature to Kelvin, percent composition. Maksudnya ada extra lah, chemical formula, empirical formula, molecular formula, limiting reactant. Soalan 1 sampai 4. Okay. So, ini adalah cara untuk ambil extra question untuk siapa yang dah study tapi macam tak cukup lah yang Miss share ni. Ataupun dah nota tu tak cukup. So, you boleh cari dekat situ lah. Okay, ada soalan tak? Sebelum kita habis dah ni. Okay, saya buka floor untuk soalan. Ada soalan? Okay, 1, 2, 3. Okay, tak ada soalan. So, kalau tak ada soalan, so untuk esok, 2 jam tu, sebab you tak ada soalan kan, you kena study lah chapter 1, chapter 2 sebab hari Sabtu ni kita akan quiz ya di UFuture pukul 9 pagi. Quiz tu 20 markah. Full mark dia. Tak tahulah berapa, 10 soalan ke, 20 soalan ke. Mungkin true false, mungkin ABC. Saya pun tak pasti. Tapi saya rasa objektif kot. Kalau tak ada soalan, I think that's all for today. So, untuk hari Khamis, kita akan masuk chapter 3. Saya buat kelas bersemuka. Pada siapa yang boleh join, silakan. Siapa yang macam nak study chapter 1, chapter 2 waktu tu pun boleh. Tak masalah. Nanti you tengok je recording ni. Okay. That's all for today. Thank you for having me today. Thank you, Miss. Thank Alright. you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.